di atas awan nampak. Ni awan dengan garisan. Kita buka sesuatu Nabi tak ada. Kan? Jadi Sayyidina dan Aisyah ni orang muda kan. Orang muda pula, bini muda. Kan kata. Jadi dia perasaan cemburu dia agak kuat lah kan. Itu biasa lah perempuan kan. Jadi kata mana pergi ni? Suami aku ni pergi ke rumah bantu yang lain ke? Kan? Bukan bantu ni tu kita bantu lain. Jadi maka Sayyidina dan Aisyah pun ikut daripada jauh. Daripada jauh rupanya Nabi pergi ke pakai Nabi mendoakan sebab siapa yang juga Madinah dan makan Nabi sebab dapat sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dapat jiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pilih lah dia betul-betul mahal secara wanita makamkan kan. Okey. Jadi itu pertama. Dan amalan ziarah kubur ni hanya sunat bagi lelaki saja. Orang perempuan tak disunatkan sebab boleh mendatangkan fitnah sebagainya lah. Kan? Contohnya orang datang kubur ni nak hisap tapi bila tengok lawa ni orang ni udah lain pula jadinya kan. Jadi tak disunatkan. Cumanya kalau ayah istimewa kita apa, kita buka aurat dengan sempurna lah kan. Jangan pakai orang pergi mencolok mata kan. Mencolok tu menjuluk kan. Kemudian tempat kita kadang-kadang perasan lah kalau orang lain guru yang terbaik bagi kita, maksud saya lah, guru yang terbaik macam kita, macam mana aku nak hisapnya. Kalau kita mati esok macam mana kan? Sebab Allah SWT sebut dalam satu ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu hal tanzu ma nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, apakah yang kamu sediakan, untuk hari bekalan kamu? Apa bekalan kamu? Ada tak kamu pernah fikir kamu apa bekalan yang kamu nak bawa? Macam kita nak pergi Mekah ni kan, kita dah sebulan dah kita dah preparation kan, nak bawa t-shirt, nak bawa stokin. Tu bayang kalau stokin kita tak bawa pergi Turki, jangan lupa kan. Cakap Perak ni faham kan? Okey je. Masalah kan. Jadi kadang-kadang kita memanglah kita kata sekarang ni isu kata apa, ustaz sebab pasal dunia ni, ustaz ambil dunia ni kita perlu ambil. Tapi tu sebab dalam Imam Ghazali pun sebut dunia ni boleh pada tangan kita, bukan pada hati kita. Contohnya macam mana? Orang kaya tapi dia tak, kekayaan dia tak memberi kesan kepada kekayaan dia. Maksudnya contoh, walaupun dia kereta besar, dia tak masjid juga kan. Walaupun dia senang ke apa ke, dia tak masjid juga. Yang masalah dia apa? Bila senang, jauh daripada Allah SWT. Hatta orang susah pun, orang susah, dia tak datang masjid. Tak kira lah dia susah ke, dia senang ke, datang masjid. Itu Imam Ghazali sebut, maksudnya kita punya harta ni dekat tangan kita. Perlu, tapi jangan terlekat dekat hati kita.
hati ni maksudnya kita tak ambil pusing sangat lah. Cara dunia ni kita untuk jambatan kita pergi ke akhirat. Tapi tak bolehlah kita buang jambatan. Kalau kita buang jambatan macam mana kita nak seberang tu dah. Kan? Contoh kita tak payahlah belajar engineer. Itu macam mana nak buat masjid? Saya mana tahu kalau suruh saya buat masjid memang roboh lah. Kan? Kalau kereta saya rosak kan? Perlu mekanik kan? Jadi dunia perlu belajar juga. Tetapi akhirat selalu tu nombor satu kan? Fardu Ain mesti nombor satu. Baik. Jadi bin Affan, Sayyidina Osman bin Affan, beliau pergi ke Baqi', selalu juga berziarah ke Baqi'. Kemudian beliau menangis. Jadi sahabat tanya kan, menangis tu sampai membasahi janggut. Tu dalil bahawa janggut ni adalah satu sunnah para anbiya lah. Kemudian sunnah sahabat pun ada janggut. Disebut dalam tu membasahi janggut, lihiyah kan. Jadi kemudian sahabat tanya, kenapa kamu menangis Sayyidina Osman, wahai Osman? Jadi Sayyidina Osman kata, aku tengah memikirkan ni, kubur ni adalah tempat pertama yang aku akan pergi. Sekiranya tempat pertama ni aku sangkut, maka yang tempat lain akan sangkut lagi. Sebab Sayyidina Osman fikirkan bagaimana nasibnya di dalam kubur. Jadi agak pelik lah kalau kita tak fikir nasib kita kan. Jadi Sayyidina Osman pun fikir sampai ke menangis. Jadi macam saya secara pribadi, rumah saya dekat kubur. Bukan rumah saya, rumah daripada kecil lah, rumah mak ayah kan. Jadi memang akan lalu kubur dululah. Lalu kubur. Tapi tak tahu tempat orang Malaysia, kita Malaysia ni kubur dia agak seram sikit kan. Dia ada tapi dulu masa saya belajar Jordan kan, ada akhwat semua muslimat lah, rumah dia buka pintu terus kubur. Tapi sebab Jordan dia lapang kan, lapang, dia tak ada pokok-pokok, mungkin dia tak adalah rasa apa, ataupun kita daripada kecil lagi dimomokkan dengan macam-macam hantu kan. Masa saya kecil dulu, bila saya beg kena tinggal, saya jalan kaki lah, jenuh macam mana nak balik. Saya boleh tu option, kalau nak dekat jalan biasa tu lalu kubur lah kan. Sebab lalu kubur dulu time rumah saya, rumah kampung kan, rumah batu lah rumah ayah saya tu. Ataupun ikut masjid, masjid jauh sikit, masa kecil-kecil kan. Satu lagi takut balik bayar, sebab situ kan ada boleh bayar juga kan. Dia suka kat kaki kubur. Okay, tapi nak cerita dia bahawa Nabi SAW selalu pergi kubur. Kemudian Sayyidina Osman, sahabat-sahabat pun pergi ke kubur. Jadi itu adalah sunat lah kita yang dituntut dalam agama kita. Baik. Bawah kubah hijau ni adalah di bawah rumah Nabi SAW. Kalau orang tanya dekat mana rumah Nabi, dekat bawah kubah hijau. Okey. Jadi sebelah rumah Nabi itu adalah itu yang disebut Raudah. Nabi sebut apa? Ma baina baiti wa mimbari raudatun min jannah. Di antara rumah aku dan mimbar aku adalah salah satu daripada taman syurga. Itu juga dalil bahawa taman syurga ni banyak. Dekat tempat kita pun ada taman syurga, iaitu majlis ilmu kan. Jadi kat sini orang berebut dah, sebab memang hadis jelas disebut ya, di antara rumah aku ke mimbar adalah salah satu daripada taman syurga. Dan ini adalah satu, maksudnya Raudah ni yang akan, benda yang ada di syurga ada di dunia. Ada banyak perkara yang ada di syurga ada di dunia. Antaranya kurma ajwa, air zam-zam, laban Uhud. Ini antara perkara yang ada di syurga tapi ada di dunia. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan kubah ni ada satu macam satu petak tu. Itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub yang mana kita tahu bila Nabi datang ke Madinah, Nabi tak fikir untuk buat rumah. Macam mana nak buat rumah kat mana lah. Nabi kata biarkan unta ni kat mana dia nak berhenti ke apa, kat situ lah. Sebab masa Nabi datang ke Madinah, rebut-rebut semua nak offer lah supaya Nabi duduk rumah mereka kan. Tu dan ada sebab ada yang sebelum ni lah barat ke apa lah, kita panggil barat lah, dia kata Nabi ni pelarian. Sedangkan Nabi bukan pelarian, Nabi dah buat dakwah awal lah. Maksudnya hantar Mus'ab bin Umair hantar untuk mengajar agama. Jadi
orang Madinah ni masa tu Aus dan Khazraj, kaum Aus dan Khazraj ni mereka bergaduh sama beratus tahun. Jadi mereka memerlukan pemimpin. Sebab siapa boleh pimpin kami ni? Jadi kami nak dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barilah ke tempat kami bina negara kan. Sebab kalau dekat Mekah, Nabi dah tak boleh bina dah. Dia nak bunuh Nabi. Macam mana nak bina kan? Dalam kamar lah kita. Jadi bila Nabi wafat, Sayyidina Aisyah duduk dalam rumah tu. Bilik tu. Masih duduk lagi. Sebab itu bilik Sayyidina Aisyah kan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal pula. Sayyidina Aisyah masih duduk lagi. Cuma kita kat Malaysia ni kita agak jarang mana ada orang duduk kat kubur kan. Tapi kalau kita pergi Mesir, ada kuburan Mesir biasa. Dia pun kena beli lot. Ada petak 4 kan. Jadi dekat lot tu ada rumah, ada kubur, tak ada masalah. Cuma tempat kita tu lain lah, kita ada tanah wakaf kan. Jadi Sayyidina Aisyah pun. Tapi bila Sayyidina Umar dimakamkan di bilik yang sama, Sayyidina Aisyah keluar sebab kata sebelum ni suami aku, kemudian Sayyidina Abu Bakar ayah aku, kemudian Sayyidina Umar ni aku malu dengan dia. Maksudnya nak bagi tahu bahawa ini juga dalil bahawa para anbiya, para salafus soleh mereka hidup dalam kubur mereka. Talu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati syahid ni mati. Bal ahya'un walakin la tashkurun. Bahkan mereka hidup tapi kamu tak sedar. Jadi Allah dah tunjuklah siapa yang hafaz Al-Quran kan. Hafaz Al-Quran orang pelihara dia punya jenazah dia. Ini antara kelebihan orang yang soleh. Orang yang soleh. Orang yang soleh ni hebatnya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni. Dia tak fikir besar-besar sangat lah pasal dunia ni. Dunia datang kat dia. Dunia datang dekat dia. Mungkin zaman sekarang ni lain sikit lah kan. Sekarang ni pergi pasar tu benda orang kata ada hantu pusaka Nabi. Dia pun apa lagi benda dia sebut pasal hantu kan. Terus pergi ke masjid. Masjid tengok ada orang baca Quran, ada orang solat, ada pengajian, ada orang tengah pengajian, mengajar. Lepas pergi balik ke pasar. Kata, saya nak kami tak nampak pun ada hantu pusaka ni. Tapi ikut nampak. Kami nampak ada orang bayang, ada orang zikir, ada orang baca Quran. Itulah hantu pusaka Nabi. Jom. Kita nak masa dah tamat. Solat hari raya. Baik. Kalau kita baca series dia kata apa? Solat hari raya. Untuk sembahyang 2 hari raya tu dekat kawasan kawasan maksudnya tanah lapang. Maksudnya kita boleh faham bahawa pada zaman Nabi lagi dah masuk dah mula ramai orang Islam. Jadi perlukan kawasan yang lapang untuk solat hari raya. Cuba tempat kita biasa sejarah lah. Masjid kita besar kan. Saya pernah dulu kat Jordan sembahyang raya. Amin. Amin.